Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syafi'una sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dan muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 21 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan 13 Mei 2020, kita telah siang tadi menyempurnakan puasa untuk hari yang ke-19 Ramadan. Dan tengah hari tadi pada pukul 12 hingga pukul 1 diadakan satu majlis ilmu yang disiarkan secara langsung di TV1, TV Al-Hijrah, Astro Oasis, iaitu program Quran Hour, Malaysia dan Indonesia bersama, di mana dalam sejam itu dibaca satu surah, iaitu surah Ar-Rahman, dan isi kandungan surah Ar-Rahman itu dikupas ataupun dalam bahasa pengajian Al-Quran disebut sebagai tadabbur. Kalau bahasa Melayu ni dikupas isinya, dikeluarkan isinya untuk dilihat dan seterusnya boleh dibawa dan dilaksanakan di dalam kehidupan. Maka surah Ar-Rahman ini dipilih kerana bertepatan dengan keadaan suasana sekarang itu tersebar dan merebaknya virus ataupun wabak COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan melalui tadabbur surah Ar-Rahman ini akan memberi kepada kita kesedaran tentang betapa banyaknya nikmat Allah SWT yang Allah SWT bagi kepada kita. Maka Allah SWT menguji kita dengan suatu perkara, iaitu bagaimana tersebarnya wabak COVID-19 ini sebagai peringatan tanbihul ghafilin. Tak disebut pada siang tadi,
istilah tu, tanbihul ghafilin, peringatan untuk manusia-manusia yang lupa dan lalai. Itulah dia salah satu antara cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan manusia seperti kita, khususnya kita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, bertauhid kepada Allah SWT yang Maha Esa, yang tidak bertempat dan mengikuti segala ajaran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka selesainya tadi puasa, kita berbuka, kita menunaikan solat pada maghrib, makan malam, menunaikan solat pada isya, bertarawih dan berwitir bersama ahli keluarga. Dan itulah senarionya yang kita akan hadapi untuk beberapa malam lagi sehinggalah ke akhir Ramadan, dan sehinggalah sembahyang hari Aidil Fitri pun begitu. Walaupun dikatakan usaha ini akan diadakan kembali sembahyang Jumaat, tetapi sembahyang Jumaat itu hanya akan dihadiri oleh pegawai-pegawai masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, bermakna kita sebagai ahli muslimin biasa tidak terlepas kita daripada kewajipan menunaikan solat fardu Jumaat. Maka bila tiba hari Aidil Fitri nanti pun begitulah, sunat muakkad itu kita laksanakan sembahyang Aidil Fitri itu di rumah bersama ahli keluarga kita yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kini kita berada pada malam 21 Ramadan, malam yang pertama. Kita berada dalam sepertiga akhir bulan Ramadan yang disebut Nabi SAW wa akhiru itqun minan nar. Dan sepertiga akhir Ramadan itu adalah pelepasan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa disebut wa akhiru itqun minan nar? Sepertiga akhir Ramadan itu merupakan pelepasan dari api neraka kerana berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar dan juga hadis-hadis Nabi yang kita akan kupas di dalam tazkirah-tazkirah kita pada sepertiga akhir Ramadan ini, menunjukkan bahawa pada sepertiga akhir Ramadan ini akan ada satu malam yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar, yang mana disebut tentang malam Lailatul Qadar ini di dalam Al-Quran. Yang kita lihat ada satu surah khusus membicarakan tentang malam Lailatul Qadar ini, iaitu surah Al-Qadar. Walaupun ayatnya tidak panjang, surah ini ayat-ayatnya tidak panjang, hanya 5 ayat sahaja. Hanya 5 ayat sahaja, tak panjang. Berada di dalam juzuk 30 dan salah satu surah lazim. Tetapi kelebihan-kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar itu boleh membawa amal ibadah kita ke suatu tahap yang sangat tinggi, yang mungkin tidak akan diterjangkau oleh amalan-amalan umat-umat yang terdahulu. Maka itulah pada malam ini kita nak kupas sedikit kenapa antara yang pertama sekali ialah kenapa surah Al-Qadar ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan surah ini adalah surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Surah ini diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Apakah tujuan surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah di Mekah, di kota Mekah? Apa sebab dia? Dan itulah ulama-ulama banyak menggali tentang apa sebab surah ini diturunkan. Maka kita petik sedikit apa yang dikupas oleh Datuk Syekh Tuan Guru Datuk Ustaz Haji Muhammad Fuad Kamaluddin Ar-Rambawi dalam bukunya Tazkirah Ramadan. Beliau menulis
Terdapat banyak riwayat yang menyebut tentang sebab-sebab penurunan surah ini. Sebagian ulama menceritakan bahawa sebab diturunkan ayat ini ialah pada masa dahulu seseorang tidak dinamakan abid, iaitu ahli ibadah, sehinggalah ia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan. Maka Allah SWT mengurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW ibadah semalam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu dia. Itu satu pandangan ulama, para ulama tentang kenapa turunnya surah Al-Qadar ini. Macam kita sebut semalam, umur umat Nabi Muhammad SAW ni, iaitu kita semua ini, tidak panjang, hanya setakat 60 ke 70 tahun. Inna a'mar ummati baina 60 wa 70. Kalau orang bekerja jabatan kerajaan, maksimum persaraan 60 tahun. 60 tahun. Kalau swasta 55 tahun. Nak sampai 70 tahun, 15 tahun. Sampai ke 15 tahun? Kita pun tak tahu. Ada orang baru beberapa bulan bersara, dah Allah Ta'ala jemput balik, ajalnya sudah tiba. Ada orang cuti bersara, belum sempat merasa duit pencen, ganjaran pencen, bertahun-tahun bekerja, dah Allah Ta'ala ambil balik, ajalnya sudah tiba. Jadi menyedari itu, maka kata ulama-ulama tadi, Allah SWT berikan kepada kita umat Muhammad SAW satu kesempatan untuk beribadah, yang mana pahala beribadah pada hari itu akan menyamai pahala ibadah abid-abid terdahulu yang beribu-ribu, berpuluh-puluh, beratus-ratus bulan, malah ada sampai 100 bulan, 1000 bulan, 80 tahun, 90 tahun dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian penulis kitab ini menulis lagi, Abu Bakar Al-Warraq berkata, pemerintahan Nabi Sulaiman AS selama 500 bulan dan pemerintahan Zulkarnain selama 500 bulan. Maka pemerintahan mereka berdua ialah selama 1000 bulan. Namun demikian Allah SWT menjadikan beramal pada malam Lailatul Qadar bagi orang yang memperolehinya adalah lebih baik daripada pemerintahan mereka selama 1000 bulan itu. Wallahu a'lam. Begitulah. Maksudnya kalau kita beribadah dapat kita malam Lailatul Qadar itu, kesempatan itu diambil sebaik-baiknya, maka amal ibadah itu akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Begitulah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang berperang pada jalan Allah selama 1000 bulan, sehingga orang Islam yang mendengarnya berasa kagum. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW waktu di kota Mekah ni selalu bercerita tentang ada satu pemuda Bani Israel, dia berperang, berjuang pada jalan Allah SWT selama 1000 bulan, 83 tahun. Dulu panjang-panjang. Jadi para sahabat tengok pun, Allah, kalaulah kita boleh jadi macam si Fulan ni kan bagus. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Qadar. Begitulah kata Abdullah bin Mas'ud tentang radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya surah Al-Qadar ini. Berkata Ali dan Urwah, Nabi SAW menyebut tentang 4 orang dari di kalangan Bani Israel. Katanya, mereka menyembah Allah SWT selama 80 tahun tanpa melakukan maksiat walau sekelip mati. Dan disebut nama-nama mereka itu Ayub, Zakaria, Hizqil ibni Al-A'jus dan Yusha' ibn Nun. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW merasa kagum mendengarnya. Maka Jibril datang kepada baginda SAW lalu berkata, wahai Muhammad, umatmu begitu kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun yang tidak pernah menderhaka kepada Allah walau sekelip mata. Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ke atas kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu, lalu membaca surah Al-Qadar. Mendengarnya Rasulullah SAW menjadi begitu gembira. Ialah di situ para sahabat bila dengar cerita-cerita. Jadi perasaan para sahabat itu waktu itu mereka membayangkan alangkah baik kalau mereka boleh jadi macam tu. Mereka boleh berada pada zaman itu, mereka boleh berada pada kedudukan itu, pada suasana itu. Maka Jibril mengatakan pada Nabi SAW,
wahai Muhammad, Allah Ta'ala beri kepada umatmu satu yang lebih baik daripada mereka yang dikagumi oleh umatmu itu. Apa dia? Inilah dia surah Al-Qadar, menyebut kelebihan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Maka bila Nabi SAW mendengar ayat surah Al-Qadar ini diturunkan oleh Jibril AS, disampaikan oleh Jibril AS kepada baginda, maka baginda pun berasa gembira, berasa senang hati, berasa sangat-sangat ceria apabila turunnya ayat ini. Imam Malik menyatakan dalam kitab Al-Muwatta daripada riwayat Ibnu Al-Qasim dan lain-lainnya, aku mendengar daripada seorang yang aku percayai berkata, sungguhnya Rasulullah SAW diperlihatkan kepadanya, kepada baginda, akan umur umat-umat sebelumnya. Baginda SAW mendapati umur umatnya adalah pendek dan tidak mampu untuk sampai ke tahap amalan yang mampu dicapai oleh umat sebelumnya yang mempunyai umur yang panjang. Maka Allah SWT mengurniakan kepada baginda Lailatul Qadar yang dijadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Begitulah, samalah tu. Sebab tu Nabi pernah bersabda dalam hadis yang kita baca tadi. Sebab Nabi dah tengok, Nabi dah ditengokkan dan dah melihat perbandingan antara umur umat-umat terdahulu dengan umat baginda SAW sampailah ke hari kiamat. Pendek belaka. Kalau ada sampai 100 itu macam almarhum Allah Yarham, pengasas kipas udang, 100 tahun baru meninggal. 100 tahun. Itu pun mungkin satu dalam dah berapa ribu orang yang boleh sampai ke umur 100 tahun. Kita tak tahu. Maka Nabi SAW diberikan Allah SWT malam Lailatul Qadar supaya kita ni bila beribadah, pahala kita boleh duduk, kata pepatahnya, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi dengan umat yang terdahulu. Wallahu alam. Maka sebab dinamakan Lailatul Qadar, itu dia tuan. Kenapa malam Lailatul Qadar ini dinamakan malam Lailatul Qadar? Kenapa tak bagi nama lain? Malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar kerana kedudukan dan kemuliaannya yang besar dan balasan pahala yang lumayan bagi orang yang beramal ibadah pada malam tersebut. Pada malam itu juga Al-Quran diturunkan ke semua yang dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat mengikut sesuatu hajat dan peristiwa yang berlaku selama 23 tahun. Ini tuan-tuan, itu sebab nama dipanggil malam Lailatul Qadar. Salah satu sebab. Sebab malam itu malam diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Orang yang beribadah pada malam Qadar itu pahalanya sangat banyak. Malah Nabi SAW kata dalam sebuah hadis yang kita baca awal-awal tadi, diampunkan segala dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Wallahu a'lam. Di sisi pendapat yang lain, dinamakan Lailatul Qadar kerana pada malam itu Allah SWT mentakdirkan segala perkara yang dikenakinya. Maksudnya Allah SWT menzahirkan segala takdirnya semenjak azali yang akan dikurniakan pada hamba-hambanya pada malam itu, seperti urusan hujan rezeki, ajal maut dan sebagainya. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim, surah azim, bahawa yang pada malam itu dicerai-ceraikan segala perkara yang akan dijadikannya, seperti hujan, rezeki, hidup, kematian dan sebagainya. Ini dia tuan-tuan. Salah satu pendapat mengatakan malam itu adalah malam yang ditentukan keadaan kita di atas muka bumi ni. Hidup macam mana, mati macam mana, rezeki macam mana, jodoh, pertemuan macam mana. Jadi kita jangan keluh kesah lah tuan-tuan, melihat takdir kita. Ini semua dah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kita jangan mengeluh tuan-tuan, tahun ni nak pergi sembahyang tarawih tak boleh, nak pergi sembahyang jemaah tarawih di masjid dah tak boleh, nak buka puasa di masjid surau tak boleh, kemudian ni dengar-dengar raya pun sehari je boleh, nak pergi rumah orang pun jangan lebih 20 orang. Tak tahulah macam mana kan. Pihak berkuasa bukan boleh pantau, boleh pantau ke semua orang yang beraya tu? Boleh kan. Pihak berkuasa tengok, okey 20 orang cabut, dah 20 orang balik. Tak boleh. Hanya sekadar peraturan yang dibuat. Tapi sehari je
bagi masyarakat Melayu mungkin kesempatan itu boleh diambil pada malam hari raya, bertakbir rumah ke rumah. Tapi bagaimana dengan masyarakat Jawa? Mereka mengadakan majlis baraan pada 2 hari raya. Macam mana tu? Tak tahu lah. Tunggulah hari dan ketikanya mungkin mereka mengubah suai benda tu. Mereka lepas sembahyang raya, mereka pakat buat muzaharah baraan tu pada 1 hari raya. Tu pun tak, orang tak berapa yang ada, orang kampung yang ada. Anak-anak tak balik sebab tak dibenarkan balik. Melainkan kalau anak-anak itu duduk dalam negeri yang sama. Kalau mak bapaknya di Perak, anak-anak yang Perak je lah yang balik, yang lain tak balik. Jadi di kampung pada hari nanti pun tak seramai mana, suasana dia tak berapa ramai. Tapi inilah ketentuan Allah SWT, maka kita terima dengan seadanya. Baik. Di sisi pendapat jumhur ahli tafsir menyatakan yang dimaksudkan dengan malam itu ialah malam Lailatul Qadar, manakala sebagai ulama yang lain menyatakan maksudnya ialah malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Datang dalam hadis bahawa Nabi Muhammad SAW memberitahu berita gembira kepada sahabat-sahabat baginda dengan kedatangan Ramadan, sebagaimana sabda baginda, qad ja'akum syahrun mubarak, datang kepada kamu wahai Muhammad SAW suatu bulan yang barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah Ta'ala ini wajibkan Allah SWT ke atas kamu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dalam bulan Ramadan ni terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harrama khairuha faqad hurima, man haruma khairuha faqad hurima. Siapa yang tak melakukan satu kebaikan pada malamnya, maka terlepas ia dari pulang ke masa tersebut. Mana kalau dalam 10 malam yang akhir ni kita tidak, hujung sekali kita ambil tentang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tak ambil kesempatan 10 malam yang akhir ni, maka ditakuti kita tidak akan dapat peluang seperti ini lagi. Jadi tuan-tuan, kita sama-samalah untuk 10 malam akhir ni, walaupun kita tak mampu untuk beriktikaf di masjid, beriktikaf berqiyamulan di masjid, hanya mampu di rumah saja, tapi kita cubalah untuk mengajak semua anak-anak ahli keluarga kita untuk sama-sama berqiyamulan. Paling tidak sembahyang tahajud 4 rakaat, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang witir. Witir tak payah. Sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang hajat dah. Cukup itu. Nak buat tasbih kalau mampu boleh buat, tak ada masalah. Kalau mampu, kalau mampu, dan kaifiatnya ada. Kalau mampu, yang baiknya dibuat seperti Nabi sebut dalam hadis-hadis. Ada satu hadis yang lain, taharratul qadri fil ashril fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Berulah kamu untuk qadar pada malam ganjil, pada malam-malam 10 malam akhir Ramadan. Malam ni mulia, malam 21, InsyaAllah. Jadi malam esok kita akan sebut bagaimana cara penentuan malam Lailatul Qadar. Walaupun besok malam 22 kita akan sebut juga benda tu, malam esok. Tapi malam ni dah boleh cari, sebab ada ulama-ulama menyebut kemungkinan malam inilah malam Lailatul Qadar, jadi malam 21 kan. Macam mana pun tentang penentuan malam tu pada tu kita akan sebut pada malam esoknya, pada malam esok insyaAllah. Kita akan kupas tentang malam penentuan malam Lailatul Qadar mengikut apa yang dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, salafus soleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita, bagaimanakah mereka melihat di mana letaknya malam Lailatul Qadar. Kerana malam Lailatul Qadar ni penentuannya tiada dalam Al-Quran dan tiada ditentukan dengan tepat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam esok di dalam tazkirah Ramadan kita malam esok, meneruskan kupasan kita tentang malam penentuan malam Lailatul Qadar ini insyaAllah. Jadi yang baik itu dari Allah SWT, sedikit ilmu ini mampu dikongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan.
ya, untuk sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini. Dan ya, sekiranya ada kekasaran di mana-mana ataupun kesilapan, kesalahan di mana-mana, itu adalah dari kelemahan kita, dari kesilapan kita, kekurangan kita, dan dimohonlah bermaaf kepada Allah SWT, kepada Nabi SAW, dan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu rasuluhu alam. Akhir sekali, maafkan saya, akhir sekali, selamat beristirahat dan bangun pada awal malam, pada akhir malam untuk kita qiyamul lail, sudah bersahur, kemudian kita menunaikan solat pada subuh dan menggunakan ibadah puasa untuk siang besok, siang 20 Ramadan, insya-Allah. Ya, sampailah kepada waktu kita berbuka puasa, insya-Allah, dan bertemu kita pada tazkirah Ramadan malam esok. Wallahu rasulullah alam. Barakallahu fikum wa qul fi hadza tafazim li wa lakum wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi